minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada al-fadhil ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu Allah yang dengan izinnya dapat kita duduk dalam majlis ilmu yang barakah malam ini. Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Semoga segala ilmu yang kita dapat ini menjadi ibadah. Kuliah malam ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan takbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Mushidi bin Mustafa dengan pengajian berkitab kita terjemahan Al-Minahu As-Saniyah ala Wasiyah Al-Mutbiliyah karangan Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani. Bagi kuliah maghrib kita ini akan bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat semasa yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya dan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin, hamdan dhakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر امورنا اللهم ربنا انزلنا منزلا مباركا وانت خير المنزلين الهي انت نصودي ورضاك مثوبي اعطني محبتك ومعرفتك امين. Muslimin muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih izinkan lagi kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu dengan ruangan masa dan juga dengan kesihatan yang Allah Taala kurniakan. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala bagi sihat dan keluangan masa ini diisi dengan sebaik mungkin, lebih-lebih lagi ilmu untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita sambungan kitab kita, sambungan pada muka surat 43. Dan ini di hujung daripada cerita berkaitan dengan larangan ataupun teguran daripada pengarang kitab daripada mengambil makanan yang tidak halal, iaitu makanan yang haram secara khusus, dan juga makanan yang banyak syubhat yang kita kesamaran daripada sudut hukum sama ada halal ataupun haram. Cuma sebagai ulangan ataupun sebagai kita nak flashback sedikit cerita supaya nampak kesinambungan dan kita ingat apa yang telah kita bincang sebelum ini. Setelah daripada pengarang kitab ini, dia cerita berkaitan dengan beberapa daripada kesan ataupun sebab kesan kepada orang yang mana makan benda yang tidak halal, termasuk daripada benda yang haram ataupun benda yang syubhat. Maka di hujung itu dia tambah satu lagi berkaitan dengan perbicaraan yang berkaitan dengan al-haya'ut tabi'i, iaitu sifat malu secara tabiat. Yang kita dah bincang sepintas lalu daripada perbincangan pada muka surat 42
Al-haya'u tabi'i adalah satu sifat malu yang mana ada dalam tabiat diri kita, kerana di sana adanya sokongan ataupun tolakan hawa nafsu, ataupun di sana mungkin dengan disebabkan adanya gangguan ataupun bisikan daripada syaitan yang menyebabkan seseorang itu jauh ataupun rasa susah untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala, secara khususnya adalah zikrullah. Dan dia sebenarnya kalau kita tengok apa kaitan cerita berkaitan dengan makanan yang halal, maksudnya menjauhi perkara yang haram, makanan yang haram, dan di hujung tu disebut dengan zikrullah. So umpama tidak ada related, tidak ada satu benda yang mana berhubung kait, itu kita lihat pada secara zahir. Tetapi daripada sudut maksud yang mungkin kita tidak ketahui, maksud daripada pengarang, kita boleh buat satu sangkaan yang baik, bahawa di sana kalau kita lihat dalam perbahasan kitab-kitab yang lain, bahawa bila mana seseorang itu duduk pada kedudukan yang mana zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingati Allah Ta'ala, maka dia akan menjauhi perkara-perkara yang diharam. Salah satunya perkara yang diharam adalah makanan yang diharamkan. Jadi kaedah daripada kita nak mengekang nafsu kita dan kita nak melawan bisikan-bisikan daripada syaitan yang menyebabkan terjerumus kepada lembah kehinaan ataupun perkara yang Allah Ta'ala murka, dalam bab ini berkaitan benda yang diharamkan daripada sudut makan minum kita, maka salah satunya adalah melalui zikrullah. Tetapi tabiat untuk berzikrullah ini, untuk berzikir kepada Allah SWT ini akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu sifat dipanggil al-haya'u tabi'i, iaitu sifat malu secara tabiat. Bukan malu tersebut malu yang memang ada dalam diri kita, tak. Kadang-kadang kita menyebabkan malu tersebut wujud, asalnya tidak ada. Malu tabi'i ini adalah satu malu yang mana menyebabkan seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang dikatakan zikrullah. Dia merasakan benda tersebut boleh menyebabkan dia itu berzikir kerana manusia, berzikir kerana macam ni, dan dia ada hujah-hujahnya yang mengatakan mungkin tidak ikhlas, nak menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Jadi di hujung inilah perbincangan berkaitan dengan satu sifat malu yang dikatakan sebagai haya'u tabi'i yang menghalang seseorang itu daripada berzikir kepada Allah SWT. Baik, kita habiskan topik berkaitan dengan isu ini. Sambungan pada muka surat 43. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fi darain, kata pengarang kitab. Idza kullifa ahaduhum an yadhkura Allah ta'ala bihadratin nas hasala 'indahu khajal ka'annahu irtakaba ma'siyah famithlu ha'ula'i yajibu 'alaihim adh-dhikr bi raf'i sawti hatta yakhruju min al-kibri. Baik, kata pengarang kitab, apabila seseorang mereka ditaklif untuk berzikir kepada Allah Ta'ala di hadapan manusia, pasti terhasil di sisinya perasaan malu, seolah-olah dia melakukan maksiat. Maka seumpama golongan ini wajib ke atas mereka untuk berzikir secara nyaring hingga mereka dapat keluar daripada perasaan sombong. Baik. Salah satu daripada ujian orang yang mana berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana mereka itu berzikir di hadapan manusia. Dimasukkan di hadapan manusia adalah di khalayak manusia. Bukannya berzikir secara bersendirian. Dia ada kaedah zikir. Zikir secara kita bersendirian dengan Allah SWT yang kita panggil sebagai khalwah ataupun kita beruzlah. Ini kita dengan Allah SWT. Dan nanti ada satu lagi dia panggil zikir ketika mana kita di hadapan manusia, bihadratin nas. Maksudnya manusia ada bersama dengan kita. Tidak semestinya zikir itu dalam masjid. Mungkin boleh jadi zikir itu ketika mana kita bekerja. Mungkin boleh jadi zikir itu ketika mana kita dalam tempat-tempat yang orang ramai. Jadi itu dimasukkan bihadratin nas, itu di hadapan manusia. Kita berzikir dalam keadaan manusia itu ada bersama dengan kita. Jadi ketika mana kita berzikir dan ketika mana seseorang itu berzikir di khalayak manusia, ikutlah dengan mana-mana zikir, maka akan timbul satu perasaan malu dalam diri dia. Seumpama seolah-olah dia melakukan maksiat. Baik, kenapa dibuat perbandingan macam ini? Bagi ahli taat, ahli ibadat, bila mana dia melakukan kemaksiatan, maka dia akan rasa malu secara tidak langsung. Baik, kalau ahli taat ataupun ahli ibadat, kalau dia melakukan sebarang maksiat, maka dia akan rasa malu. Yang pertama, dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia malu di khalayak ramai. Kerana apa? Kerana orang melihat dia melakukan maksiat. Maksudnya dia melakukan benda yang salah.
Sebaliknya, bagi orang yang mana merasakan malu dengan melakukan benda-benda baik, salah satunya dengan berzikrullah, maka itu salah satu daripada perkara yang mana ujian yang menyebabkan seorang itu meninggalkan taat pada Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya kita melakukan ketaatan, kita berzikir, kita baca Quran, hatta kita bersedekah, hatta kita buat amal ma'ruf nahi mungkar, kita merasakan malu perbuatan tersebut. Jadi perumpamaan, seumpama kita tengah buat maksiat, sepatutnya kita malu dengan melakukan maksiat. Kenapa? Kerana orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia malu melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Tapi sebaliknya, bila mana orang itu melakukan benda yang baik, maka dia rasa malu. Perumpamaan tersebut dikaitkan seumpama dia malu ketika mana dia buat maksiat. Kenapa? Seumpama dia merasakan taat tersebut perlu disembunyikan. Maksiat memang kena sembunyi dan tak boleh dibuat. Hatta ulama pernah ada mengatakan bahawa ahli maksiat ini kadang-kadang kalau sekiranya dia tak boleh menahan diri dia melakukan maksiat secara terang-terangan, maka buatlah maksiat secara sembunyi. Bukan suruh maksiat. Supaya kalau dia buat maksiat secara sembunyi, dia tidak menunjuk kepada orang bahawa satu maksiat yang dilakukan, bimbang kalau orang ikut hasil daripada perbuatan dia. Jadi kalau dia buat secara sembunyi, hanya dia dengan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan pintu taubat Allah Ta'ala terbuka, dia dapat hidayah untuk bertaubat. Tetapi kita bila mana kita berzikir kepada Allah SWT, kita buat taat kepada Allah Ta'ala dan sebagainya, maka dia timbul satu perasaan yang baru yang dikatakan perasaan malu. Itu sebenarnya satu ujian bagi orang yang melakukan taat kepada Allah SWT. Kadang-kadang perasaan dia, sebab tu dia kata kat sini perasaan al-khajal. Khajal ini perasaan malu. Rasa malu. Malu tersebut timbulnya macam mana? Kerana perasaan dia anggap orang tengah tengok dia. Bila mana orang tengah tengok dia menganggapkan perbuatan tersebut adalah salah satu perbuatan yang tak sepatutnya dia zahirkan. Sedangkan ketaatan kepada Allah Ta'ala kena zahir. Ada tempat-tempat yang taat pada Allah Ta'ala kena zahir. Maksiat memang tak boleh zahir. Taat perlu dizahirkan. Kenapa? Man sanna sunnatan hasanah. Nabi sebut dalam satu hadis. Siapa yang menunjuk benda yang baik, maka orang yang melakukan benda baik kerana meniru perbuatan dia, maka akan digandakan amalan dia. Pahala dia. Maksud dia yang melakukan kebaikan, maka orang tiru kebaikan dia, maka pahala orang yang melakukan kebaikan pun Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Tanpa dikurangkan sedikit pun pahala orang yang melakukan tersebut. Baik, di sini satu ujian bagi orang yang melakukan kebaikan kepada Allah SWT daripada sudut berzikir. Saat ketika dia berzikir di khalayak ramai, maka ketika itu ditimbul perasaan malu. Ini dipanggil haya'ut tabi'i. Baik, maka macam mana cara nak buat? Ini pengarang kitab dia bagi terus dia ubat dia. Maka kalau orang yang seumpama ini, dia rasa malu dengan berzikir di khalayak ramai, maka wajib ke atas mereka. Wajib di sini bukan wajib hukum syarak. Wajib tersebut adalah wajib daripada sudut akal, kata ulama. Akal macam mana? Akal tersebut menunjukkan kepada kita logiknya bila mana kita buat macam ni, maka kita boleh selesaikan benda macam ni. Maksudnya kita malu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka akal kata kita lawan benda tersebut, maka perasaan tersebut akan hilang. Maka cara macam mana? Maka wajib ke atas mereka berzikir dengan biraf'is sauti, dengan mengangkatkan suara. Menyaringkan suara, bukan maksudnya zikir dengan kuat sangat, tak ada. Maksudnya sekurang-kurangnya dengan berzikir dia dengar dan orang tahu dia dalam keadaan berzikir. Sehingga bila? Sehingga yakhruju 'anil kibri, dia keluar daripada perasaan sombong. Perasaan sombong tak ada, perasaan malu tidak ada. Baik, cuba fikir dengan logik. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala uji salah satunya adalah golongan wanita. Daripada sifat malu. Sebab tu disebut dalam hadis Nabi SAW dari riwayat Sayyidatina Aisyah kalau tak silap, isteri Rasulullah. Nabi SAW ni malu dia lebih daripada seorang anak dara. Nak kata sifat malu Rasulullah ni adalah sifat malu yang tinggi. Bila mana kena pada tempat dia. Dibuatkan perumpamaan tersebut dengan seorang wanita. Kenapa? Kerana pada seorang wanita tersebut sifat malu merupakan mahkota bagi seorang wanita. Sifat malu merupakan mahkota bagi seorang wanita. Sebab itulah dalam ancaman dunia akhir zaman ini, perkara yang dilakukan oleh golongan orientalis, dia membuang dan berusaha untuk mengikis sifat-sifat malu yang ada pada golongan perempuan. Bila mana golongan perempuan ini terhakis dengan sifat malu, maka mereka ini akan melakukan sesuatu perkara yang memberi kesan kepada golongan lelaki. Secara automatik macam tu. Ini kaedah kita panggil sebagai umpan.
Ini kaedah dia. Dan dalam Islam kalau kita tengok benda tersebut betul. Kan? Baik, saya bagi satu perumpamaan. Minta maaf, ini sekadar contoh saja. Zaman sekarang zaman fashion. Zaman sekarang zaman fashion dengan pakaian yang pelbagai, yang banyak jenis dan sebagainya. Baik, kalau sekiranya dulu kan, kita nak cari orang perempuan ini yang pakai dengan pakaian ketat. Kan? Susah, alhamdulillah. Tapi sekarang kenapa senang? Kerana keadaan keadaan ketika itu keadaan yang mana tak ada. Tapi sekarang ni makin lama makin ada. Yang dulu yang kita kata yang longgar, diketatkan sedikit, sekarang dijadikan satu fashion bagi pakaian ketat tersebut. Bagi orang yang ada perasaan malu, dia takkan cuba. Dia takkan pakai benda tersebut. Tapi bila mana dia cuba pakai, perasaan malu awal-awal ada, tapi dia lawan. Dia lawan, last kali perasaan malu tersebut hilang. Baik, sama juga dengan golongan lelaki. Bukan perempuan saja. Orang lelaki pun sama juga. Orang lelaki, kita tidak dilahirkan dalam keadaan suka buat maksiat, tak ada. Kita dilahirkan secara fitrah untuk melakukan benda kebaikan. Bagi orang lelaki, saya bagi contoh suasana kita kan, suasana zaman kita akhir zaman. Orang lelaki tak biasa pakai seluar pendek. Kan? Mula-mula pakai seluar yang labuh, kan? Maksudnya seluar panjang. Lepas tu disingkatkan sedikit. Akhir sekali, sambil-sambil singkat tu diangkat, menyebabkan nampak aurat. Last kali pakai seluar pendek itu dia tidak timbul perasaan malu. Kenapa? Kerana dia lawan. Kerana dia lawan dan ada sokongan yang luar. Baik, ini salah satu daripada analogi. Jangan terasa hati tuan-tuan dan puan. Ini sekadar analogi untuk kita faham. Realiti yang berlaku ini, yang diajar oleh pengarang kitab, kalau sekiranya kita timbul perasaan malu dalam berzikir, maka lawan perasaan malu tersebut dengan cara kita buat zikir tersebut. Sebagaimana orang yang mana malu untuk buka aurat, tapi dia lawan juga dengan cara dia buka aurat juga, last kali perasaan malu itu akan hilang. Kan? Bukan nak suruh buat maksiat, tak. Ini satu analogi. Maka sama dalam kita buat ibadat, kalau kita lawan perasaan malu kita, mengekali dengan ibadat, maka Allah Ta'ala akan buang perasaan malu tersebut daripada kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Tak timbul perasaan nanti kita nak menunjuk-nunjuk pada orang. Tak timbul perasaan nanti kita nak sombong. Tak timbul perasaan ni nak ujub dan sebagainya. Kenapa? Kerana kita dah lawan sifat malu yang ada pada diri kita, malu daripada melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Dia punya analoginya, proses dia. Jadi sebab itulah pengarang kitab mengatakan kalau kita ni melakukan zikir di khalayak ramai, kita rasa malu, okey, orang macam ni wajib lawan balik. Lawan macam mana? Zikir lagi. Zikir. Tak kira lah masa bekerja pun tak apa. Subhanallah. Sembang. Sallallahu alaihi Muhammad. Astagfirullahalazim. Masih sembang juga. Sembang. Tapi dalam masa yang sama, kerja pun buat juga. Zikir pun buat juga. Maka ketika itu, lama kelamaan, dia akan dihilangkan perasaan malu daripada melakukan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Ini kaedah yang diterapkan oleh agama. Nak buang perasaan malu buat amal. Ada orang mungkin kita tak pasang, kita pun ada. Nak buat amal pun rasa malu. Nak buat baik pun rasa malu. Nak bersedekah pun rasa malu. Ada perasaan macam ni, lawan. Sebab apa? Kalau kita duk fikir dengan cara logik, kita duk malu, nanti takut ikhlas tak ada, takut nanti sombong, nanti takut riak dan sebagainya, last kali kita akan tidak melakukan taat pada Allah SWT. Zaman kita kadang-kadang kalau kita perasan bulan Ramadan baca Quran tak pelik di khalayak ramai. Cuba selepas daripada bulan Ramadan. Nampak tak? Satu budaya tersebut, satu perbuatan yang tak menjadi budaya lagi. Jadi selain daripada bulan Ramadan tu seumpama malu nak baca Quran di khalayak ramai. Tapi perasan tak? Kita tak malu. Kita tak malu kadang-kadang nak buka TikTok ketika mana kita duduk khalayak ramai. Kita tak malu nak baca Facebook di khalayak ramai. Kita tak malu nak baca Twitter di khalayak ramai. Kita tak malu apa yang ada dalam telefon kita. Tapi masa nak buka apps Al-Quran tersebut, rasa malu pula. Perasan tak? Ini dia panggil Al-Haya'ut Tabi'i. Rupa-rupanya ada pada diri kita. Memang ada lah. Sebab itulah pengarang kitab sebut. Perasaan malu tersebut jangan nampak berkaitan dengan zikir itu saja. Salah satu daripada zikir yang besar adalah zikir baca Quran. Nak baca Quran di khalayak ramai, tak mengganggu orang. Bukan baca dengan taranum pun, sekadar buka sambil-sambil tunggu, baca surah Al-Mulk ke, baca surah Waqi'ah ke, sebagai contoh baca surah Yasin pun, rasa malu pula. Kenapa? Inilah ujian dalam orang yang beramal, iaitu Al-Haya'ut Tabi'i.
perasaan malu secara tabiat. Caranya macam mana? Lawan. Last sekali Allah Ta'ala akan buang perasaan menunjuk-nunjuk, perasaan rasa hebat, perasaan rasa sombong dan sebagainya. Kan? Baik. وكان السيد محمد الحنفي رحمه الله تعالى يأمر أصحابه برفع الصوت بالذكر في الأسواق والشوارع والمواضع الخربة المهجورة فيقول اذكروا الله تعالى في هذه الأماكن حتى تصير تشهدكم يوم القيامة وتخرق ناموس طبع النفس فإنكم في حجاب ما لم تخرقوه فاعلم ذلك يا أخي. Adalah Sayyidi Muhammad Al-Hanafi rahimahullah ta'ala memerintahkan para sahabatnya, sahabat di sini termasuklah anak-anak murid dia lah, dengan menyaringkan suara ketika mana berzikir di pasar, jalan-jalan dan tempat-tempat runtuhan yang ditinggalkan. Dan seraya sambil beliau berkata, hendaklah kamu berzikir kepada Allah Ta'ala di tempat-tempat ini, hingga jadilah ia saksi kamu pada hari kiamat, dan kamu dapat mencarikan tabiat nafsu kerana sesungguhnya kamu masih berada dalam hijab selama mana kamu tidak mencarinya. Maka ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Baik. Sayyid Muhammad Al-Hanafi ini, dia mengatakan bahawa dia suruh anak-anak murid dia supaya berzikir, menyaringkan, maksudnya menguatkan sedikit suara tersebut. Jangan duk zikir dalam hati. Zikirlah dengan mulut pada tempat-tempat di kita dia khalayak ramai. Dia bagi contoh apa dia? Pasar-pasar. Pasar mesti ada orang. Jalan mesti ada orang. Tempat-tempat runtuhan yang ditinggalkan. Maksudnya tempat-tempat tersebut menjadi kawasan sejarah. Maksudnya tempat yang mana ada orang, zikir je, tak ada masalah. Sambil duduk biasa, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bukan sampai kita ni pakai mikrofon, speaker dan sebagainya, tak ada. Sebagaimana biasa. Kita bercakap zikir macam biasa. Nyaringkan istilah, keluarkan dengan lafaz mulut kita. Yang kita dengar. Kan? Yang kita dengar. Pada tempat-tempat di khalayak ramai. Kenapa? Yang pertama kata beliau, dia akan menjadi saksi kamu pada hari kiamat. Ini cara kita nak ubat diri kita ni. Kalau sekiranya kita kata tak boleh, nanti zikir di khalayak ramai timbul rasa riak, timbul rasa sombong dan sebagainya. Tak ada. Kita kata aku berzikir ni, nanti yang dengar tersebut akan jadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Kan? Kita ni jangan nampak benda tersebut benda yang kecil je kan. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu ini memperlekehkan benda tersebut sekecil-kecil perkara, jangan. Sebab satu hadis Nabi SAW, bila mana seseorang itu di akhirat nanti, dia dibawa untuk masuk dalam neraka. Buat hisab dan sebagainya, ditarik dan masuk dalam neraka. Tiba-tiba datanglah sehelai bulu mata dia. Sehelai bulu mata dia. Bulu mata ini datang di hadapan Allah Ta'ala, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dia kata, ya Allah, atas muka bumi ini dulu aku pernah basah. Kenapa? Kerana si fulan bisufulan ini pernah menangis kerana dosanya. Jadi aku saksi bahawa dia pernah menangis hasil daripada dia mengisafi dosa yang dia pernah lakukan. Cuba bayangkan dengan bulu mata yang datang itu, sehalus bulu mata. Saya baca dalam satu fakta kajian, dia kata apa dia? Rambut kita ni tuan-tuan, perempuan. Rambut kita tak kira lelaki perempuan. Lelaki perempuan secara asasnya boleh katakan hampir 50 helai sehingga 100 helai sehari gugur. 50 hingga 100 helai. Satu kadang-kadang kita pegang rambut kita ni, cabut kan? Ada mesti cabut. So saya pegang janggut saya, mesti dia cabut kan? Banyak sikit je. Kadang-kadang tak cabut sebab apa? Dia tak sampai masa dia. Tapi kebiasaan hari-hari mesti cabut. Betul perasaan dalam rumah kita banyak rambut kan? Secara asasnya macam tu. Tapi bayangkan sehalus-halus benda tersebut, dia boleh jadi saksi di hadapan Allah SWT. Jadi bayangkan sekarang ini, kan? Kita duduk dalam satu tempat walaupun berbeza, saya bercakap, tuan-tuan mendengar. Jadi dengan suara-suara tersebut, saya mengharapkan dia menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Hadis Nabi SAW. Seorang Bilal, muazzin yang melaungkan azan, sejauh mana suara dia dilaungkan dan sebanyak mana makhluk Allah Ta'ala yang mendengar, maka dia akan menjadi saksi di hadapan Allah SWT di akhirat nanti. Dan maka salah satu daripada benda yang nak kita menjadi saksinya adalah dengan zikir yang kita lafazkan. Kita berzikir dengan tasbih. Tasbih itu dengar. Bukan dengan telinga sebab dia tak ada telinga. Tetapi dia menjadi saksi bahawa kita pernah menggunakan dia dan dia mengetahui kita berzikir. Sejadah yang mana kita duduk di atas sejadah pada masa tersebut. Semua benda secara asasnya duduk dekat dengan kita dan secara logiknya dia boleh mendengar, maka dia boleh menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Cuma kita jangan fikir dengan cara logik akal kita. Macam mana dia nak dengar, telinga tak ada. Kan? Telinga tu sebagai alat bagi manusia.
untuk dia mendengar. Cuba tengok binatang. Binatang yang telinga dia tak sebagaimana kita, tapi dia boleh mendengar lebih hebat daripada kita. Kan? Cuba tengok binatang. Tak sebutlah binatang mana. Banyak sangat jenis binatang yang Allah Ta'ala buat, dia seumpama telinga dia tak sebagaimana kita. Tetapi dia punya fungsi pendengaran dia lebih hebat daripada manusia. Lebih cepat dia menangkap. Kan? Bermaksud tak semestinya dengan logiknya mesti ada telinga macam kita baru boleh mendengar. Sebab itulah kita berzikir di hadapan ramai, di khalayak manusia yang ada, sama ada tempat-tempat yang manusia ramai atau sedikit, maka yang pertama kita pujuk hati kita, kita kata kita berzikir ni supaya siapa yang mendengar, dengan zikir kita boleh menjadi saksi di hadapan Allah SWT di akhirat nanti. Satu. Dan yang kedua, yang paling besar lagi, dan kamu dapat mencarikan tabiat nafsu, supaya kita boleh menghilangkan nafsu kita ini, nafsu yang malas zikir, nafsu yang halang kita zikir, nafsu yang mengatakan malu kamu berzikir di khalayak ramai, mencari tabiat nafsu. Kita nak lawan benda tersebut. Jadi kalau kita tak lawan, maka last sekali kita tidak dapat kemenangan dalam kita ini nak sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kata macam mana manusia itu sentiasa berzikir, kerana dia lazimi. Macam mana dia lazimi? Sentiasa buat kat mana? Mana-mana tempat. Tidak kira orang ada atau tidak ada, maka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu antara perkara yang boleh menghilangkan perasaan kita, malu kita dalam melakukan taat pada Allah Ta'ala. Salah satunya zikir, adalah dengan cara kita membanyakkan zikir, atau di khalayak manusia ataupun di kalangan orang yang mana duduk bersama dengan kita, tanpa mengganggu urusan harian kita. Sentiasa berzikir. Dan bukan kita memutuskan muamalat macam biasa juga, tetapi mengecilkan sedikit perbuatan yang mana tidak ada kaitan dengan tidak ada kebaikan, diganti dengan zikrullah, pelbagai itu. Ikutlah dengan mana-mana lafaz kerana kita ini, kata pengarang kita sentiasa berada dalam hijab. Hijab ni maksudnya apa dia? Orang perempuan tu pakai telekung tu hijab lah. Orang perempuan pakai purdah tu hijab lah, penghalang. Jadi bila mana dia pakai purdah, kita tak dapat nampak dia muka dia. Bila mana dia pakai telekung, kita tak nampak rambut dia. Pakaian kita itu hijab lah. Kita pakai pakaian, maka orang tak nampak lah bentuk tubuh kita. Sekarang kita ini terhijab dengan apa? Terhijab dengan nafsu. Dengan nafsu tersebut menghalang kita daripada memandang rahmat Allah dan memandang kurniaan Allah Ta'ala yang sebenarnya. Jadi lawan nafsu tersebut, lawan nafsu, maka ketika itulah kita akan berada dalam kebenaran. Ini salah satu nafsu lah. Nafsu apa dia? Nafsu malas zikrullah, nafsu malas buat taat. Alhamdulillah, habis berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan subtopik hati-hati dengan makanan yang tidak halal. Kita masuk kepada tajuk yang baru. Hati-hati daripada menipu dalam pekerjaan. Ini dikaitkan dengan urusan bukan sekadar hukum fiqh, tetapi dikaitkan dengan juga adab kita dan juga adanya unsur-unsur tasawuf dalam bekerja secara seharian. Jadi sebab tu kena tengok juga kan. Jangan nampak urusan dunia kita dunia semata-mata. Tak ada kaitan dengan akhirat. Tak ada. Dunia ni kalau pandai guna dia akan jadi akhirat. Kalau tak pandai guna dia sekadar dunia saja, dia tidak memberi manfaat kepada kita. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab beliau Penawar Bagi Hati, kita nak tahu macam mana dunia atau akhirat ini. Dunia tu benda yang kita buat dan dia tak boleh membantu kita bila mana masuk dalam kubur. Kaedahnya bila mana dalam kubur pun tak boleh bantu, di akhirat pun dia tak boleh bantu juga. Maksudnya dia hanya habis setakat ketika mana kehidupan dunia kita saja. Tapi kalaulah mana-mana perbuatan kita yang boleh membantu kita dalam kubur kita, saya dia akan dapat bantu kita di akhirat, maka itulah urusan akhirat. Itu kaedah dia. Itu kaedah dia. Saya bagi contoh macam ni lah. Saya bagi contoh. Kalau kita kata kita buat ada contoh lah, orang tu dia buat satu teknologi yang mana membolehkan kita ni berinteraksi dengan jarak jauh. So umpama macam ni, kita ada istilahnya Google Meet atau apa-apa dengan cara online macam ni. Bayangkan kalau sekiranya dia tu orang Islam, dia niat ini memudahkan hubungan silaturahim ataupun dia nak buat apa saja benda-benda dengan cara online, maka ketika itu urusan yang dia buat tersebut walaupun menjana duit bagi dia, tapi sebenarnya itu adalah urusan akhirat dia. Kenapa? Kerana dengan niat dia untuk membantu benda yang baik bagi umat Islam secara khususnya, maka benda tersebut dah boleh bantu dia dalam kubur. Nampak urusan dunia kan, tapi dia jadi akhirat. Baik, kita tengok
Sebab tu nak jadikan akhirat salah satunya jaga hati-hati. Dalam pekerjaan kita, kata pengarang kita, jangan ada unsur menipu. Baik. Qala, kata beliau, wahdhar aidan min ghashil hirfah fa innal ghishya fi hirfati mazmumun syar'an. Hati-hati juga daripada menipu dalam pekerjaan, kerana sesungguhnya penipuan dalam pekerjaan sangat dicela pada syarak. Mazmum, maksudnya dia merupakan salah satu daripada sifat mazmumah. Menipu ni salah satu daripada sifat mazmumah, iaitu sifat yang dicela. Siapa yang cela? Kita biasa dia sebut sifat yang tercela, sifat mazmumah, sifat mahmudah, sifat yang terpuji, kan? Apa yang dimaksudkan dengan sifat mazmumah? Sifat yang tercela. Baik, siapa yang cela? Yang mencelanya adalah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tak suka seseorang itu bersifat dengan sifat mazmumah, maka dia mendapat celaan daripada Allah. Yang kedua, dia mendapat celaan daripada para malaikat. Yang ketiga, mendapat celaan daripada sekalian manusia. Dan yang keempat, mendapat celaan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau orang buat maksiat, dia akan dapat penghinaan daripada makhluk-makhluk yang melihat dia buat maksiat. Ingat tak tadi saya sebut? Antara daripada kata-kata para ulama, daripada kamu buat maksiat secara terang-terangan, baik kamu buat maksiat secara sembunyi-sembunyi. Bukan membuka ruang untuk buat maksiat, tak. Kerana maksiat secara terang-terangan itu dia lebih besar dia punya gandaan dosa dia. Sekiranya orang tersebut meniru perbuatan maksiat kita, auzubillah min zalik, dan apatah lagi dia menjadi saksi bahawa kita tu melakukan maksiat, auzubillah. Tapi maksiat secara terang-terangan pun asalnya memang tak boleh. Tetapi daripada sudut nisbah dosa tersebut berbeza dengan nisbah secara terang-terangan. Sebab itulah celaan tadi tu, celaan daripada semua orang. Kan? Semua makhluk yang mana mengetahui perbuatan celaan kita. Itu dipanggil sebagai sifat mazmumah. Jadi menipu termasuk daripada sifat mazmumah. Dia mendapat celaan secara keseluruhan hatta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat ini adalah sifat yang tak baik pada agama. Agama tak suka. Itu masuk mazmumah. Lawan dia adalah sifat mahmudah. Biasa kita sebut sifat-sifat mahmudah. Apa dia sifat mahmudah? Sifat yang terpuji. Siapa yang puji? Allah puji, malaikat puji, Nabi puji, manusia puji, makhluk-makhluk Allah Ta'ala lain pun puji. Bahkan disebut dalam hadis yang lain pun, hatta daripada ikan yang berada di lautan pun beristighfar kepadanya. Ini menunjukkan pujian. Maksudnya menunjukkan bahawa dia pun ini melakukan benda yang baik di sisi pandangan agama. Jadi al-ghash, iaitu menipu, ini termasuk daripada sifat yang dicela pada agama. Wa qad rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi ala subrati ta'amin fadkhala yadahu fiha fanalat balala faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala ya Rasulullah asabathu as-sama qala afala ja'alta fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas thumma qala sallallahu alaihi wasallam man ghashana falaysa minna. Baik, maka dia bawa dengan hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya daripada Sayyidina Abu Hurairah. Sesungguhnya Nabi SAW pernah melalui sebuah pasar. Nabi masuk pasar lah. Sedangkan dalam hadis lain Nabi kata antara tempat yang Nabi tak suka pasar kan. Habis sebab apa Nabi masuk juga pasar? Nabi nak tunjuk Nabi ini adalah manusia. Ana basyarum mislukum. Aku ni manusia seumpama kamu. Istilahnya manusia macam mana? Bermuamalat dengan sesama manusia. Boleh bercakap, berurusan dan sebagainya. Itu istilahnya manusia. Maksudnya urusan Nabi pun salah satu nak tunjuk Nabi pun bermuamalat. Dan Nabi nak tunjuk cara muamalat itu salah satunya Nabi masuk dalam pasar. Dan Nabi nak mengajar hukum syarak. Jadi bila mana Nabi masuk dalam satu pasar, ala subrati ta'amin, yang melalui sebuah pasar sehingga satu longgok makanan. Dalam satu riwayat mengatakan makanan yang mana atau buah-buahan yang mana bau kena hujan. Bau kena hujan. Maka Nabi memasukkan tangan ke dalamnya dan tangannya merasa sesuatu yang basah. Ini hadis ni masyhur biasa kita dengar. Nabi masukkan dalam longgokan buah-buahan tadi tu, maka Nabi kata ni apa dia ni? Basah ni. Maka pemilik makanan tadi mengatakan bahawa ini makanan ni ditipu hujan Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, kenapa tak letakkan bahagian yang basah ni atas supaya orang nampak? Orang nampak. Baik. Mungkin kita tak boleh bayangkan. Kadang-kadang benda tersebut tak berlaku dalam tempat kita. Mungkin ada, mungkin tak ada. Okey. Siapa yang pernah pergi di Mekah, di Madinah ataupun di mana-mana negara Arab,
Baik, mereka cara susun makanan ni dia buat longkok, kadang-kadang tinggi. Sebagai contoh apa dia? Buah strawberry lah. Buah strawberry tu kadang-kadang dia buat macam ni. Macam tinggi, macam bukit depan. Jadi bila mana kita ambil, dia buat longkok jenis-jenis dia macam tu. Bila mana kita nak, dia akan ambil depan dia lah. Bukan ambil depan kita yang memandang. So dia ambil depan dia. Jadi kita tak nampak lah dia ambil buah apa. Tahu-tahu dia bagi dalam, letak dalam plastik dan sebagainya. Itu masih ada di beberapa buah negara Arab kaedahnya. Bahkan kalau kita bayangkan tempat mereka masih ada lagi satu timbangan, bukan timbangan elektronik macam kita. Maksud timbangan itu yang kanan kiri tu. Satu ni dia nak berapa? Nak 1 kilo. Dia akan letakkan satu pemberat 1 kilo. Lepas tu letak buah tersebut atau makanan yang kita nak ditimbang. Bila mana balance, 1 kilo lah tu. Kan? Kalau kurang ditambah, kalau lebih dibuang. Baik, masih ada lagi. Baik, sekarang perbuatan tersebut menunjukkan kelaziman bila mana orang tu dia berniaga, maka perniagaan dia tersebut ada unsur-unsur benda yang tidak elok. Salah satunya pada sudut makanan. Dan berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka Nabi kata, kenapa tak ambil ni letak atas? Supaya orang nampaklah ada buah yang tak elok, ada buah yang elok. Supaya nanti bila mana kita ambil, kita bagi itu adalah hanya buah yang elok sahaja. Maka Nabi SAW berkata, man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu kami, maka dia bukan daripada kalangan kami. Hadis ni banyak riwayat. Bila mana dia kata, Nabi SAW kata macam tu, lelaki tadi atau peniaga tadi dia tunduk dalam keadaan malu. Tunduk betul-betul, tak angkat kepala. Maka Nabi kata sesiapa yang menipu dia bukan daripada kalangan kami. Suatu Nabi masuk pasar ini menunjukkan bahawa Nabi nak tunjuk syariat. Nabi nak tunjuk hukum hakam. Bermaksud jangan menipu bila mana kita buat sesuatu urusan perniagaan ataupun urusan kerja kita. Dan jadi kita kaitkanlah, kiaslah dalam urusan hari-hari kita. Kita bukan peniaga pun, ada tak menipu? Ada, banyak je, kadang-kadang perasan tak perasan. Ataupun kadang-kadang pejam mata saja kan. Jadi pada masa tersebut, nak tunjuk bahawa perbuatan menipu salah satu daripada adab yang tidak elok. Dia panggil istilah jahat adab. Adab yang tidak elok dalam agama. Sama ada dalam urusan harian kita, termasuklah dengan perniagaan kita ataupun urusan perniagaan pekerjaan kita seharian. Baik, seterusnya kita baca sekali lagi. Wa ma'lumun anna kulla insanin ya'rifu fi hirfatihi ma yaqa'u bihi at-taqwa wa ma bihi yaqa'u al-ghishu. Wa qad ja'ala Allah Ta'ala al-'abda aminan 'ala nafsihi fi hirfatihi fa idza ghasha khana dinahu wa nasahu an-nasu ajma'in. Baik. Dimaklumi bahawa setiap manusia mengetahui tentang pekerjaannya, apa yang bertepatan dengan takwa dan apa yang berbentuk penipuan. Baik. Sekarang kita tahu, kita ni kerja kita macam mana? Kan? Macam kerja saya mengajar. Selain mengajar ada kerja-kerja urusan office yang kita buat. Ada orang tu kerja dia apa dia? Kerja dia hanya berkaitan dengan perniagaan saja. Ada orang tadi tu kerja dia macam mana? Kerja dia macam ni. Maka kita yang tahu nature, keadaan pekerjaan kita masing-masing. Maka dalam pekerjaan tersebut kita tahu ada unsur-unsur yang kalau kita buat ni betul. Dan kalau kita buat benda ni, kita tahu benda tersebut salah. Asasnya kan, benda ni boleh buat dan benda ni tak boleh buat. Kita dah tahu dah. Dan secara lebih detail lagi, kita tahu benda yang kita buat ini adalah benda yang menepati kehendak pekerjaan kita. Dan dia menepati selari dengan kehendak agama. Ini secara detail. Dan ada yang kalau kita buat benda ni, tak selari dengan kehendak agama. Kadang-kadang tak selari dengan kehendak agama, tapi selari dengan kehendak cara pekerjaan kita. Ataupun tak selari dengan kehendak agama dan dia tidak selari dengan kehendak pekerjaan kita. Ini kita kena tahu. Maka asasnya, pengarang kitab ni dah kata kita tahu cara nature pekerjaan kita macam mana. Benda yang boleh menyebabkan kita ni dapat takwa, benda yang boleh menyebabkan kita ini dapat kemurkaan Allah Ta'ala kerana salah satu kita menipu. Suatu kita nampak banyak benda yang kadang-kadang disabitkan dengan tata tertib. Tak payah ceritalah dengan polisi tata tertib. Cuba kita kaitkan dengan urusan agama. Ada orang akan dikaitkan dengan salah tata tertib, insya-Allah. Sebab apa? Sebab dalam urusan agama, semua orang akan duduk dalam keadaan tata tertib yang terbaik. Tak ada kesalahan tata tertib, insya-Allah. Dia tak akan menipu, dia tak akan rasuah, dia tak akan pecah amanah, dia tak akan ada apa-apa pun. Kenapa? Kerana dia tahu benda tersebut ada benda yang salah pada agama. Benda yang salah pada agama. Tapi disebabkan kita dah melazimi satu benda, kadang-kadang dia dah jadi, tak apa, sikit je. Pasal tak? Sikit je. Ataupun kadang-kadang benda tersebut adalah pejam mata je. Sebagai contoh macam ni, kita buat satu analogi.
Kita ni dah biasa pergi masjid. InsyaAllah, Alhamdulillah biasa pergi masjid. Kadang-kadang, ni tengok. Kadang-kadang sampai masjid, perasan tak niat itikaf. Itu tak tengok lagi mula-mula masuk. Sebab dah selalulah masuk masjid, tak perasan dan tak merasa perlunya untuk melangkah masuk dengan kaki kanan dan juga dengan baca doa. Kadang-kadang ada macam tu. Sebab apa? Terbiasa sangat. Lepas tu duduk dalam masjid, sembahyang berjemaah, dengar kuliah dan sebagainya, lepas tu semayang pula dan sebagainya, baca Quran, tak niat pun dengan niat itikaf. Ini bukan satu kesalahan yang besar, kan? Tapi saya nak tunjuk apa dia? Nak bagi tahu bahawa kita ni bila mana kita melazimi satu perkara, kadang-kadang kesilapan yang kecil tu kadang-kadang dia jadi pejam mata. Maka selama mana kita bekerja, ada orang kerja 10 tahun, ada orang kerja sampai puluh-puluh tahun, kadang-kadang benda kecil lah, kecil je, pejam mata saja. Tapi kalau dia memandang dengan unsur takwa, maka pada masa tersebut agama akan bawa dia. Agama akan bawa dia. Ini kena tahu cara kita macam mana. Suatu kalau kita buat ini atas dasar takwa, maka secara automatik benda-benda yang dikatakan maksiat, termasuklah menipu dalam urusan agama tersebut akan dihalang. Maksudnya akan tertutup. Kita kalau buat benda baik, biasa dengan baik, benda jahat akan tertutup. Tapi kalau biasa dengan benda jahat, benda baik tertutup. Tapi kalau benda jahat buat, benda baik pun buat, kadang-kadang benda baik akan jadi kita terjumus kepada benda yang jahat. Hati-hati. Kan? Maksudnya taat pun buat, maksiat pun buat. Kadang-kadang yang maksiat tu dia tidak ada nilai. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia lebih kepada maksiat. Tapi kalau kita biasa buat taat, maksiat ni kita tak layan langsung, insya-Allah Allah Ta'ala tutup pintu maksiat. Termasuklah dalam pekerjaan kita, kan? Sebab itulah kadang-kadang kita kata, oh ini datang awan ni nak apa ni? Kadang-kadang silah orang bekerja kan, nak anugerah pekerja cemerlang, nak APC. Oh ni buat kerja ni cukup PI ni, ni nak buat debt post lah ni. Ni nak dapat APC lah ni. Kalau kita, maaflah sebagai contoh, kalau kita masih lagi bekerja, kita dah niat nak dapat APC tersebut, niat kita sebut adalah niat untuk dapat takwa ataupun tidak. Kalau sekadar nak dapat APC tapi benda tersebut tak menjurus kepada takwa, rugi kita. Tapi kalau kita bekerja untuk apa? Niat untuk mencari nafkah, rezeki yang halal, insya-Allah kita akan dapat APC dua APC kita dapat insya-Allah. Yang pertama insya-Allah yang confirmnya APC di sisi Allah Ta'ala. Anugerah pekerja yang cemerlang pada pandangan Allah. Itu paling hebat sekali tu. Walaupun tak naik pentas, walaupun tak dapat sijil, penghargaan, gambar pun tak ada, tapi diwawarkan di kalangan para malaikat. Yang kedua, kalau dapat APC di kalangan manusia, masuk dalam jabatan kita. Sebab apa? Sebab kita buat atas dasar takwa. Kita buat atas dasar takwa. Baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan seseorang hamba itu seorang yang amanah ke atas dirinya sendiri pada pekerjaan. Sifat amanah sebenarnya dah ada dalam diri kita. Cuma kadang-kadang tenggelam sifat amanah tu kerana apa? Kerana kita mengikut daripada kehendak hawa nafsu kita ataupun kita biasakan dengan urusan menipu. Lawan bagi menipu adalah amanah. Lawan bagi amanah adalah menipu. Kalau biasa dengan amanah, maka perbuatan menipu tu tidak akan ada. Sebab tu saya pernah dengar setengah-setengah tempat tu, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak panggil istilah, kadang-kadang kita panggil istilah file major kan, ataupun apa-apalah dia punya istilah dia tu, skop tugas, portfolio dan sebagainya. Satu tempat tu dia panggil apa? Amanah tugas. Dia letak depan, amanah tugas. Amanah tugas kita apa dia? Ini bla 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 bla, dia cerita dan sebagainya. Kenapa? Kerana secara asasnya dalam diri kita ni, kata pengarang kita, memang Allah Ta'ala dah letak dah sifat amanah. Dan kenapa? Cuba persoalkan. Kenapa sifat amanah tu memang dah ada daripada diri kita? Kenapa? Kerana kita ni asal daripada Nabi. Pelik tak pasal tersebut? Kataan. Tak pelik. Sebab apa? Sebab kita kan datang daripada Nabi Adam. Daripada Nabi Adam lah terpecahnya jadi kaum berambangsanya, kan? Dan akhir sekali berhentinya Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Pada diri Nabi Muhammad SAW itu Allah Ta'ala letak 4 sifat yang memang kita dah tahu dah. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Daripada 4 tersebut ada sifat amanah, pasal tak? Kan? Amanah, tabligh, fatanah, sifat yang wajib ada pada diri seorang Rasul, seorang Nabi, dan sifat tersebut secara otomatik sebenarnya wajib ada pada diri kita. Bukan sifat untuk mengiri, oh ni sifat Nabi apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Habis kita
Kita kan wajib mengikut Rasul, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Bila mana kita ni wajib ikut, bermaksud kita ni dah kena ada satu panduan. Salah satu panduannya adalah Rasulullah. Satu. Yang kedua, kita boleh bersifat dengan sifat amanah. Kenapa? Kerana memang diri kita ni pada asalnya ada sifat amanah. Kerana asasnya kita ini datang daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu Nabi, sifat tersebut memang dah ada. Dan yang kedua, manusia ni lahir dalam keadaan putih bersih, maksudnya dia ada semua sifat baik. Cuma sifat baik tu lama-lama tertutup. Kenapa? Dengan kemaksiatan, dengan dosa, kejahatan yang kita buat, maka tertutup. Sebab itulah sekali jadi tak boleh bersifat dengan sifat baik. Tapi asasnya sifat baik ada dalam diri kita. Tak, nampak tak? Betul tak kata pengarang kita tadi tu? Bahawa sifat amanah tu ada sifat yang memang ada dalam diri kita. Memang betul lah. Maka amanah itu dalam urusan apa? Amanah kita dalam semua urusan. Sama ada takwa kita pada Allah SWT dalam ibadat, ataupun amanah dalam urusan pekerjaan kita seharian. Sebab tu kalau orang ni dia bekerja, dia rasa ini amanah aku ni. Ini amanah aku, Masya Allah. Maka dia akan buat sebaik mungkin. Sebab kadang-kadang kalau benda terlepas, kalau benda ada kadang-kadang terlepas pandang dan sebagainya, dia qadha balik. Kita ni kadang-kadang kalau kita kata kita sembahyang, pernah tak rasa bila mana kita sembahyang, lepas habis sembahyang, kata rasa semacam ada lah benda yang tak lengkap. Kita nak sembahyang sekali lagi, boleh tak? Tak boleh. Harus, kata ulama, kalau sekiranya kita nak mengulangi sembahyang kita. Contoh, kita sembahyang maghrib. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rasa macam ada, kalau istilahnya kita rasa macam ada benda lah tak kena. Maksudnya tak sempurna lagi. Tak sebagai yang kita nak. Sebab mungkin pada masa tersebut ada gangguan. Kita nak sembahyang lagi sekali, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan? Maka sama juga dalam pekerjaan kita. Kita bekerja, kita mencari nafkah, kita rasa macam ada benda yang tak kena ni. Kita qadha balik. Kita ganti balik benda tersebut. Supaya apa? Supaya maka pada masa tersebut nak mengelak daripada urusan-urusan ghasyun. Saya ingat perbahasan di sisi para ulama contemporary, ulama-ulama semasa, kan? Cuba tengok. Kadang-kadang cuba perasan tak? Ini situasi keadaan kita. Kadang-kadang bila mana orang tu habis bekerja dengan istilah pencen lah. Tak kira lah dia pencen dalam institusi kerajaan ke, ataupun dia pencen dalam institusi swasta dan sebagainya. Perasan tak? Masa lepas pencen tu dia ada satu bayaran. Apa dia dipanggil imbuhan. Saya tak pandai sebut dah. Dia bayar bukan papasan. Satu bayaran, satu hati hadiah beri pada kita. Kita nampak, satu habuan yang banyak kan. Cuba kita memandang dengan cara pandangan agama. Contoh kadang-kadang orang tu dah dapat ratusan ribu. Ratusan ribu dia dapat. Kita bagi contoh 200,000. Pernah tak kita terfikir, bagi orang yang pernah pencen dan dapat benda tersebut, ada tak masa dia bekerja tersebut, dia melakukan perkara-perkara yang sebenarnya ada atas dasar benda tersebut bukan amanah. Ada unsur-unsur penipuan. Macam mana kita nak guna tersebut untuk qadha balik? Apa salahnya mengguna duit tersebut untuk cara qadha balik kesalahan-kesalahan kita? Mengikut cara yang diperuntukkan dalam satu syarikat. Sebab tu orang bekerja, kadang-kadang kita bekerja dengan syarikat, orang kata senang juga. Masa akhirnya kita boleh minta maaf dengan apa? Dengan manager kita. Sebab syarikat dia, kita minta maaf. Kita nak bayar pun bayar kat dia. Sebagai contoh. Kalau satu institusi yang besar, itu agak susah. Ini cara berfikir kita. Sama juga, kita ni dalam rumah kita, perasan tak? Bagi orang bekerja, kadang-kadang ada harta pejabat yang duduk rumah kita. Kenapa? Kerana kita dibenarkan untuk bawa balik. Tapi bila mana tempoh yang lama, kenapa tak hantar? Hatta walaupun satu sebatang pen. Bagi orang yang amanah, benda tersebut tak akan ada dalam rumah dia. Kan? Bagi peribadi saya, kadang-kadang saya setuju kan. Dulu kami, sampai satu ketika ni, kita ni masuk mengajar, kita dibekalkan dengan alat bantuan mengajar. Pen, marker pun ada, kertas, semua ada. Sekarang dia cut, dia potong. Bagi saya, ini personal dari saya, bagus juga benda tu. Satu sudut penjimatan, satu sudut kadang-kadang ada benda yang kadang-kadang kita ambil lebih. Ini yang kita takut. Kan? Beli dengan duit sendiri, tak apalah, kita dapat gaji beli dengan duit sendiri. Maka kita bawa balik tersebut benda yang memang confirm milik kita sendiri. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak amanah walaupun dengan satu sen pun dalam urusan pekerjaan kita. Baik. Fa idza ghash khana dinahu wa nafsuhu wan nasu ajma'in. Jadi dalam diri kita ni semuanya ada amanah, hatta dalam urusan pekerjaan kita. Tapi bila mana dia menipu, bermaksud dia menipu agamanya. Bukan dia menipu agama, maksudnya dia menipu agama yang ada dalam diri dia. Itu kena faham Kita menipu agama Islam. Tak, agama Islam kat situ je. Agama Islam tak kata tipu. Yang menipunya
dan tertipunya adalah agama yang ada dalam diri kita. Kita menipu maksudnya tidak amanah dalam urusan pekerjaan kita, kita menipu agama yang ada dalam diri kita. Dan kita menipu diri kita sendiri dan termasuklah manusia secara keseluruhan. Ini satu-satu dosa yang agak besar lah dalam pada sudut orang tersebut. Kan? Jadi sebab tu kena jaga, tuan-tuan, sama-sama jaga. Saya secara khusus dalam bab kerja, cuba jaga amanah kita. Sebab tu kita, siapa yang masih lagi bekerja, saya sarankan pada diri saya, termasuklah orang yang masih bekerja lagi, dalam doa tu jangan duk minta, ya Allah minta naik gaji, ya Allah jangan minta naik pangkat. Jangan minta itu saja, tak salah minta aje lah. Tapi cuba doa tu minta dengan Allah SWT. Ya Allah, bantu aku untuk aku amanah dan aku laksanakan tugas itu sebaik mungkin. Doa hari-hari. Jangan doa wawa dapat kerja, kan? Ataupun ada masalah ketika mana bekerja. Hari-hari doa. Ya Allah, minta mudahkan urusan kerja aku dan biarlah aku dapat buat amanah dalam kerja aku. Kan? Itu supaya apa? Supaya kita nampak ada unsur-unsur kebaikan dan amanah dan tidak menipu dalam urusan pekerjaan kita, insya-Allah. Kan? Benda ni ada kaitan dengan hati ke? Adalah. Siapa yang tidak amanah tersebut, masalah hati dia ada masalah lah tu. Nanti panjang dia akan cerita. Kadang-kadang banyak lagi cerita berkaitan dengan amanah dalam pekerjaan, insya-Allah. Baik, saya rasa sekadar tu, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi dalam pertemuan akan datang dalam satu perbincangan yang baru, satu topik baru, iaitu berkaitan dengan menipu dalam urusan pekerjaan kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan benda ini sebagai teguran daripada ulama kepada kita. Kadang-kadang bila mana ulama menegur kita, masya-Allah, teguran tersebut menusuk hati kita. Jadi ulama sekarang ini dah tak ada, dia meninggalkan kitab-kitab. Maka kitab-kitab yang ditinggal inilah merupakan teguran ulama bagi kita. Sebagai orang yang ada profession masing-masing. Tak kira kerja apa yang kita buat, maka pada masa tersebut salah satu benda yang Nabi ajar kepada kita, maka ulama menguraikan dengan cara lebih senang untuk kita faham, dengan cara yang sesuai untuk kita, iaitu dalam pekerjaan. Pastikan kita ini tidak khianat, tidak menipu, dan kita pastikan kita ini sentiasa amanah dengan urusan pekerjaan kita, kerana orang tersebut adalah amanah, orang yang jaga agama kita, insya-Allah. Agamanya, insya-Allah. Jadi saya sekadar dulu, insya-Allah, mudah-mudahan ada manfaat dan ada ruang nanti kita akan sambung dalam pertemuan topik insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh buka soalan sikit ke Ustaz? Ada soalan ke? Boleh. Ada tak soalan? Boleh, insya-Allah. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Tadi Ustaz sebut pasal kita mensahikan. Ya. Tadi Ustaz sebut pasal mensahikan zikir di halayak ramai tu. Kita merasa malu kerana kita buat yang baik. Tapi mengapa kita merasa malu tu Ustaz? Ada di dalam hati kita merasakan takut dipandang kita ni riak. Adakah itu perasaan buruk sangka daripada diri kita ataupun kita malu menzahirkan kebaikan kita tu Ustaz? Terima kasih. Baik. Kita malu untuk berzikir di khalayak ramai. Pertama, ditimbul perasaan malu. Yang pertama kerana itu adalah ujian. Ujian orang buat baik. Ujian orang buat baik ni dia pelbagai. Kadang-kadang dalam buat baik dia tak boleh sabar. Kadang-kadang dalam buat baik dia tak boleh ikhlas. Kadang-kadang dalam buat baik itu menyebabkan dia itu malu. Malu tersebut yang menyebabkan dia itu tak boleh buat baik. Tidak ada ikhlas menyebabkan amalnya tidak terima. Jadi kalau malu tu tak ada amal lah. Sebab apa dia tinggalkan amalan tersebut? Malu. Ini ujian satu. Baik, perasaan malu tersebut datangnya dengan cara macam mana? Malu tu datang dengan cara macam mana? Caranya kita merasakan mungkin kita takut-takut kita riak, takut-takut kita rasa ujub, takut-takut kita ni nak menunjuk atau sombong dengan orang dan sebagainya. Baik, jadi kita duk fikir-fikir benda ni, sangkaan-sangkaan kita, dan sekali dia timbul perasaan malu tadi yang dia bagi sebagai malu ataupun malu al-haya'ut tabi'i, malu secara tabiat. Tabiat tersebut datang kerana apa? Kerana inilah sokongan-sokongan tadi tu. Sokongan tadi tu datang macam mana? Yang malu, kerana takut riak, takut ujub, takut sombong dan sebagainya, sebagai contoh, datangnya dari mana? Datang daripada bisikan syaitan dan datang daripada tolakan nafsu. Nampak tak dia punya flow dia? Baik, syaitan dengan nafsu dia tolak kita. Dengan cara macam mana? Tak payah zikirlah nanti riak, tak payah zikirlah nanti ujub, tak payah zikirlah nanti rasa sombong dan sebagainya. Kita nak beramal, maka kita pun timbul perasaan malu nak buat benda tersebut. Bila mana kita malu untuk buat benda tersebut, maka kita tak buat benda tersebut. Bila mana kita tak buat benda tersebut, bermaksud kita tidak beramal pada Allah SWT.
Itu dia punya proses dia. Jadi malu tu kenapa? Kerana banyak tolakan-tolakan dia. Antara tolakan ni itulah yang kita malukan tadi. Allah. Terima kasih Ustaz. Ada lagi tak soalan? Silakan. Siapa yang nak bertanya soalan? Dekat chat ada tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada Ustaz. Semua dah faham. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Bonda sikit je. Silakan. Okey. Ustaz, berkenaan dengan menggunakan harta syarikat kan Ustaz, ataupun tempat kita bekerja dulu. Kalau kita dulu kita tak didedahkan dengan ilmu-ilmu macam ni, kita tak tahu, kurang kefahaman. Jadi kalau kita tersedar kita pernah terbuat silap menggunakan harta syarikat ke contohnya kan, photostat, pen, ambil pen dan sebagainya, perlu tak kita mengganti Ustaz? Macam mana tu? Ya, perlu. Sebab kita mengambil hak bukan hak kita. Kan? Selagi mana bukan hak kita, maka kita kena ganti balik. Dia macam ni. Kita cuba pujuk diri kita. Dalam kita bekerja ini, kita takut satu benda yang bukan hak itu, yang bukan hak kita, kita gunakan jadi sebagai hak kita. Sebagai contoh, saya ada seorang kenalan. Mungkin ada tuan-tuan perempuan ni mungkin lebih tahu lah kan. Dia kerja di sebuah satu institusi, bank lah. Kan? Satu institusi bank yang agak besar di negara kita. Kan? Dia nak kata hebatnya teknologi tersebut. Saya kagum. Dia kata Ustaz, kalau kita guna kita guna PC, komputer dekat pejabat kita untuk type urusan, contoh surat peribadi kita lah. Maksudnya tak ada urusan langsung dekat pekerjaan kita. Maksudnya ialah komputer tu atau laptop tu memang untuk meja kita saja. Tapi yang disediakan oleh syarikat untuk kegunaan syarikat, kita guna untuk type benda tersebut. Dia kata macam mana? Dalam kita type tu, dia kata issue akan telefon. Awak type surat apa tu? Dia dapat detect terus. Menyebabkan kita ni terhalang untuk melakukan benda-benda tersebut. Tapi dalam institusi lain mungkin tak ada benda tu. Menyebabkan kita bebas untuk menggunakan. Kadang-kadang, minta maaf sebagai contoh poin yang kata tadi, kita photostat urusan kerja kita. Gunanya dakwat siapa? Gunanya mesin photostat siapa? Mesti yang pejabat punya kan? Yang inilah masalah sekarang. Kalau secara adatnya, kalau urusan peribadi, yang mana untuk urusan keluarga, contoh bab anak, contoh anak nak sambung bekerja, adatnya di satu institusi itu dia benarkan, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau benda tersebut tidak dibolehkan, yang pertama caranya macam mana? Tempat institusi tersebut kita jumpa dengan majikan kita. Maaf dulu saya buat macam mana. Dia kata kita apa, saya memaafkan. Sebab apa? Itu hak dia kan. Dia ada hak untuk memaafkan sebab dia hak dia, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia minta tuntut benda tersebut, wajib kita bayar balik. Wajib kita selesaikan benda tersebut. Sebab apa? Takut ini menjadi asbab menyebabkan kita ini menjadi muflis di akhirat. Okey, sekarang kita kata contoh syarikat tu dah tak ada dah. Sebagai contoh, syarikat tu dah tak ada dah, habis dah. Bila mana syarikat tu dah tak ada, ataupun kita tak tahu dah nak buat macam mana, nak hubungi orang ni macam mana tak ada, ataupun tempat yang jauh macam mana, kita guna salah satu daripada caranya atau salurannya kebajikan. Kata ulama, kita gunakan duit tersebut dengan niat. Sama ada kita salurkan mana-mana badan kebajikan, masjid, institusi baik dengan cara sedekah dan seumpama dengannya, kita niat, ya Allah, ini adalah nilaian yang pernah aku ambil, ganti balik kepada benda tersebut. Takdir kalau dituntut di akhirat nanti, maka itu bahagiannya yang akan ambil. Maksudnya tidak akan ambil bahagian pahala kita, insyaAllah. Itu kaedah dia. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf, satu lagi soalan. Boleh ke? InsyaAllah. Ustaz, saya pernah terlibat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak tadika Ustaz. Ada beberapa guru yang muda lah. Sebabnya prestasi guru diambil daripada tengok peningkatan anak-anak tu. So bila buku yang tracing di usia 3 dan 4 tahun, anak-anak yang tak menyelesaikan tugas tu, mereka guru tu sendiri yang buat dan dia terus tick. Benda ni penipuan dalam pekerjaan yang macam mana Ustaz kalau kata dia nak melunaskan tentang ni. Kata kalau dia dah belajar sekarang, rasa nak bertaubat, nak membetulkan kesilapan masa dia bekerja tu Ustaz. Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih banyak.
Okey, kalau bentuk kesalahan macam tu satu saja, iaitu taubat nasuha. Maksudnya bertaubat, menyesal dengan perbuatan dia dan berjanji dengan Allah Ta'ala dia tak akan mengulang, dan dia betul-betul rasa bersalah dengan perbuatan dia. Maksud dia tak akan buat. Maka itu saja jalanan dia. Itu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita nak ganti benda dah tak boleh ganti dah, sebab benda dah masuk dalam sistem. Sistem memang tak boleh edit dah sebab data-data tu dah key in dan sebagainya. Caranya macam mana? Taubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Allah. Dosa tu tak melibatkan dengan prinsipal dan ibu bapa ke Ustaz? Tu memanglah terpaksa lah. Benda tersebut dah dikaitkan dengan prinsipal kita, melibatkan dengan mak ayah dan sebagainya. Tapi kita nak jumpa dia orang macam mana? Dah tak boleh dah. Mungkin kita tak kenal. Kalau kita kenal, kena slow talk dengan cara yang sebaiknya. Tapi kalau dengan kita buat benda tersebut mungkin menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka tak perlu cerita. Maka dua kaedah tersebut, macam mana pun cara dia, mesti tetap dengan cara taubat juga. Salah tetap salah. Baik, jazakallahu khair Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Kita tutup Ustaz ya. Boleh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah maghrib kita berjalan lancar dengan kitab Al-Minah wa As-Saniyah. Masya Allah, pengajian hari ini sangat menyentuh tentang realiti apa yang terjadi dan kelaziman kehidupan kita harian. Menyentuh tentang perasaan malu bila berzikir di hadapan manusia. Di sini kita disarankan menyaringkan zikir itu sehingga dapat kita keluar daripada perasaan sombong. Kerana zikir ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti, insya-Allah. Dan Ustaz sambung lagi dengan menipu dan pekerjaan tu. Moga sebuah apa yang disarahkan Ustaz Tim menjadi kejelasan, menjelaskan dan menambahkan ilmu kepada kita semua. Semua peringatan ini akan menjadikan manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Banyak ilmu hari ni. Mana kalau pekerjaan tu memanglah masa kita bekerja dulu kadang-kadang kita buat sesuatu tu kita terlepas pandang, tak terfikir yang itu memang salah. Bertobatlah insya-Allah. Macam mana benda dah terlepas. Auzubillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu telah sampaikan. Terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf ada sebuah kekurangan dalam majlis ini. Baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Saya mohon izin Ustaz sikit untuk saya sampaikan kuliah untuk saya beritahu pada besok pagi pada kuliah subuh kita pada 6.45 pagi esok bersama Al-Fadhil Ustaz Idin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa dan kitab Hikam Jawi. Dan kita ada kuliah duha pada pukul 8 pagi insya-Allah dengan 100 sunnah Rasulullah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Ibrahim. Dengan itu saya bagi menutup majlis, saya mohon Ustaz menunjukkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, silakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا والصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم أصلح لنا شأننا كلها ومن حولنا وما بيننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam.